Bilang larang, membilang rindu, detik manis bercinta. Manisnya kalau bercinta, pedihnya kalau kecewa. Manisnya kalau bercinta, pedihnya kalau kecewa. Hujan yang turun di kaca jendela, basah menyentuh di dalam hatiku. Kenangan indah sewaktu bercinta, ku bawa pergi bersama. Manisnya kalau bercinta, pedihnya kalau kecewa. Manisnya kalau bercinta, pedihnya kalaulah kecewa. Ya lei, ya lei, ya lei. Hey ya lei, 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 lei. Pedihnya kalaulah kecewa. Johor FM Permata Selatan, selamat petang kepada anda. Sudah pun pukul 2.30 minit petang. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dalam rancangan Cak di Johor FM dan kita ada tetamu. Untuk petang ni, jangan lupa juga kepada anda, pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, untuk tonton kami secara langsung melalui Facebook Johor FM. Okey, untuk like, share. Kalau nak komen pun boleh komen. Komen yang baik-baik je. Okey. Kita juga ada Twitter, kita ada IG dan juga kita ada TikTok. TikTok Johor FM pun ada TikTok. Jadi kena tonton, cari kami, follow kami, like. Jangan lupa, okey. Semuanya untuk anda. Segala informasi kami akan berikan untuk semua pendengar-pendengar di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, untuk petang ni, dalam rancangan Cak di Johor FM Permata Selatan, kita akan bersama dengan Lieutenant Corporal Pertahanan Awam, Tuan Kamarul Shah bin Muslim, Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan bersediakah kita menghadapi bencana banjir. Kalau lagu tadi persembahan daripada Amir Sofan, waktu hujan tiba, waktu bercinta, kalau hujan seronok. Tapi sekarang ni kalau hujan takut. Kan? Jadi kita nak tanya, bersediakah kita menghadapi bencana banjir Tuan? Mungkin ada mukadimah mana yang Tuan boleh berikan, dan ramalan pun telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia akan berlakunya banjir di beberapa negeri termasuk di negeri Johor sendiri. Dan apakah persiapan awal atau strategi yang dilakukan oleh pihak APM Johor dalam mengelakkan orang ramai menjadi mangsa banjir? Silakan Tuan. Okay, terima kasih kepada DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para pendengar Johor FM Permata Selatan. Jadi saya Lieutenant Kenal Pertahanan Awam Kamarul Shah bin Muslim daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Johor. Okey, untuk makluman, saya rasa seperti mana semua pun sedia maklum, sekarang ni memang Negeri Johor pun telah pun dilanda banjir di hampir 8 daerah. Betul. Dalam Negeri Johor. Dan sehingga ini masih ada 4 daerah lagi yang air genang lah, masih dilanda banjir. Dan lagi 4 daerah pun dah surut sepenuhnya, alhamdulillah. Betul. Jadi untuk persiapan awal atau strategi yang dilaksanakan oleh pihak APM Negeri Johor, sebenarnya monsun timur laut ni telah bermula pada bulan November yang lepas, dan akan berakhir pada bulan Mac nanti. Jadi setiap kali MTL ni, monsun timur laut atau MTL ni, memang pihak Angkatan Pertahanan Malaysia memang bersedialah daripada segi aset logistik dan juga sumber manusia. Dan pihak APM juga memang ada senarai. Kita pun telah mengenal pasti kawasan-kawasan hotspot banjir berdasarkan pengalaman banjir yang lepas. Dan hampir 200 lebih kawasan hotspot di seluruh negeri Johor. Dan untuk peringkat awal ni memang kita APM telah pun menempatkan anggota untuk membuat pemantauan di lokasi-lokasi hotspot lah yang kerap berlaku banjir, terutamanya sekiranya berlaku hujan lebat.
Dan memang pada awal penghujung tahun yang lepas dan awal tahun ni, baru ni memang hujan lebat telah berlaku selama beberapa hari lah. Ya, betul. Saya rasa lebih daripada 2 hari. Betul. Dan telah pun menyebabkan banjir di beberapa kawasan lah. Dan kerja-kerja penyelamatan memang telah pun dilaksanakan oleh APM dan juga lain-lain agensi. Alhamdulillah. Ya, itu dia langkah ataupun persiapan awal yang dilakukan oleh APM Johor sendiri Saya. bagi menghadapi banjir untuk mengelakkan lebih ramai yang terjejas banjir yang terlibat dan langkah-langkah yang perlu diambil. Okey. Bolehkah Tuan terangkan juga berapa jumlah kekuatan anggota dan juga aset APM Johor yang sedia digerakkan semasa banjir yang sedang melanda negeri Johor sekarang ni, Tuan? Okey, untuk makluman para pendengar, di APM Negeri Johor ni kita memang ada 10 daerah. Okey. Dan kita ada 10 pejabat APM daerah. Dan bagi untuk kekuatan anggota di APM Negeri Johor ni bagi 1 jam yang pertama ataupun serta-merta yang boleh digerakkan di seluruh Negeri Johor berjumlah 338 anggota dan pegawai. Pegawai dan anggota, maaf saya. Dan untuk tempoh 24 jam seterusnya kita akan boleh tambah sehingga mencecah 500 pegawai dan anggota lah yang boleh digerakkan untuk kerja-kerja penyelamatan dan pemindahan mangsa ke pusat-pusat pemindahan sementara. Dan dari segi aset, kita memang APM Negeri Johor memang ada beberapa aset seperti pacuan 4 roda. Kita ada 6 pelbagai pacuan 4 roda. Kita ada kenderaan ambulan sebanyak 11 buah. Kita ada truk atau lori 14 buah. Kita ada bot 2 alam amphibious boleh darat dan boleh air dan namakan bot silek 2 buah. Dan kita ada bot pelbagai aluminium, fiber, bot-bot kecil ni lah untuk tugas-tugas menyelamatkan mangsa. Sebanyak 54 buah bot. Selain itu kita juga dibekalkan dengan jaket keselamatan. Berjumlah hampir 400 dan juga kita dibekalkan dengan collapsible tent atau singkatannya C10 ni yang kita kadang-kadang orang panggil dia kemah atau partition. Di pusat-pusat pemindahan sementara tu kita dibekalkan oleh pihak pusat, pihak NADMA dan juga kita juga menerima sumbangan daripada Yayasan Sultan Ibrahim. Berjumlah hampir C10 ni hampir 16,000 dan kita telah agihkan ke semua daerah dan juga kita serahkan juga sebahagiannya besarnya kepada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Johor. Yang warna orange tu? Warna orange dan untuk yang daripada pusat dan warna purple daripada Yayasan Sultan Ibrahim. Okey. Ya, jadi sebanyak 16,122 yang kemah tadi lah di yang ada jenis aset dan juga logistik jaket keselamatan ada 432. Aset pun banyak ni. Okey, ada pacuan 4 roda, ada 6, ambulans 11, lori 14, silik ada 54 dan bot aluminium Silik 2. Oh, 2. Okey, yang beraluminium ada 54. Jadi total keseluruhannya ada 84 aset yang boleh digerakkan dan telah pun bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa juga tuan. Okey, kita akan berehat seketika. Dan sepertinya ada juga lagi soalan saya akan berikan kepada tuan. Dan sekarang ni kalau kita tengok APM pun semakin popular, semakin viral. Apa cerita? Sebentar lagi boleh? Boleh. Okey, selepas ni kita akan dengar ceritanya. Okey, mungkin sebab dengan abang yang viral tu. Abang Vivah kan? Kan? Okey. Selepas ni kita akan cerita sikit lah. Ini untuk bagi semangat kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan untuk kita menyalurkan bantuan. Okey, maksudnya kita membantu juga pihak keselamatan. Okey, memudahkan kerja kan. Jadi kalau ramai yang bantu, mudah sikit kerja tu kan. Selepas ni. Okey, kita dengarkan dahulu bersama daripada Raden Atan dan juga Dr. Irma, Bang Selebu untuk anda. Minta tolong tangan Pak Luncai. Hey, musang berjanggut, kau ingat ku takut menyala meluku. Hey, ular berkaki, salah kanan kiri, mana harga diri? Bangsa buku wanita, hujan gunung mandi katun, sampai pinang berseri, kita perlu tangan kiri. Sapu-sapu ringgit, tersapu rumah papan. Datang buaya gigit, terkodong kaki tangan. Hey, pulau berkaki, salah kanan dan kiri. Mana engkau punya harga-harga diri? Hey, musang berjanggut, kau ingat ku takut
menyala meluku. Hey, ular berkaki, salah kanan kiri, mana harga diri? Bangsa rebuku wanita Jadi gunung mandi katun Sampai pinang berseri Tak peluk tangan kiri Dengar kata luncak terjun dengan labu. Kau rasa kau macam pandai, kau tak dengar cakap aku. Hei ulau berkaki, belit perut penuh duri. Akhir kau sakit belit diri kau sendiri. Hey, musang berjanggut, kau ingat ku takut, menyala meluku. Hey, ular berkaki, salah kanan kiri, mana harga diri? Bangsa rebuku wanita Jadi gunung mandi katun Sampai pinang berseri Tak peluk tangan kiri Bukan cerita bangsa aku, ni cerita bangsa lebu. Cakap gebang lebih-lebih halimu dan konon hantu. Hey, biawak pendek, kau rasa kau banyak bisa. Kerana mulut badan kau boleh pindah sel. Angkat 5 jari, jihad sini sana. Temberan kau sendiri tak tahu kau cakap apa. Temberan kau tengok cermin apa rupa. Hey, musang berjanggut, kau ingat ku takut, menyala meluku. Hey, ular berkaki, salah kanan kiri, mana harga diri? Bangsa rebuku wanita Jadi gunung mandi katun Sampai pinang berseri Tak peluk tangan kiri Curah-curah air, curah atas daun keladi. Belum berlari masuk dalam baldi. Mandi sirik rampai, nak peluk tangan kiri. Kau tak sedar tangan kanan datang cubit tepi. Ikat terkedek, datang sapu-sapu ringgit. Sapu dari rumah papan harap dapat naik ke langit. Bangsa lebu ini bukan bangsa aku. Bangsa lebu memang dasar penipu. Pak tolong tangan Pak Mungkai Itu dia lagu yang bertajuk Bang Selebu. Ini antara permainan dulu-dulu lah masa kita kecil-kecil tuan Ya, betul. Bang Selebu kuali sawa. lagu Ingat tu. lagi tuan Ingat, Oh, Ji. itu memang siapa dapat main tu kira ramai geng lah. Betul. Kan sebab kita main ramai-ramai kan. Okey tuan, untuk petang ni kita nak bercerita berkaitan dengan bersedekah kita menghadapi bencana banjir dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Lieutenant Colonel Ya, tuan Colonel. Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Tuan Kamarun Shah bin Muslim, Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Johor. Okey, kita dah tanya dah tadi aset, kekuatan anggota dan sekarang ni soalan seterusnya. Banjir berlaku di waktu kita masih berdepan dengan COVID-19 untuk waktu ni sekarang ni Ya. Dan apakah cabaran dan juga langkah yang diambil oleh APM sendiri bagi menyelamatkan mangsa banjir dalam masa yang sama mengelakkan berlakunya jangkitan COVID-19 dan bagaimana pula dengan kontak rapat yang terlibat dengan banjir kali ni? Dia agak payah sikit lah. Ada banyak sikit kekeliruan di situ macam ni tuan. Silakan. Okay, terima kasih DJ Nurul. Sama. Okey, untuk makluman para pendengar, memang untuk banjir kali ini dan banjir yang tahun lepas juga, Ya. memang kita dah masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan bila berlaku bencana banjir ni, usaha-usaha untuk kita memindahkan mangsa ni agak mencabar. Dan memang pihak KKM ada kawasan-kawasan yang di mana ada pesakit yang mungkin kuarantin di rumah, HXO Dan bila kita kenal pasti dapat maklumat ni daripada pihak kesihatan, anggota-anggota yang menyelamat ni kita akan bekalkan dengan memakai PPE yang lengkap lah. Sama ada memindahkan mangsa ni menggunakan bot ataupun kenderaan seperti lori, memang kita pastikan anggota memang bersedia dengan pakaian PPE lah yang lengkap. Dan sehinggalah mangsa ni terus kita bawa ke pusat pemindahan sementara. Dan bagi pesakit yang kontak rapat, mangsa banjir yang juga pesakit minta maaf kontak rapat kepada pesakit positif, kita pihak kerajaan memang Negeri Johor memang dah tetapkan melalui Jabatan Kesihatan Negeri dah tetapkan beberapa pusat pemindahan sementara di seluruh Johor yang khas untuk kontak rapat, mangsa banjir kontak rapat. Dan untuk yang positif memang kita memang terus hantar ke PKRC lah ataupun hospital. Jadi antara yang saya boleh sebutkan
PPS yang dibuka dalam banjir sekarang ni, yang khas untuk kontak rapat COVID-19, antaranya di daerah Segamat, di Dewan Serbaguna Jalan Genuang, yang masih beroperasi sehingga sekarang. Dan lain-lain daerah itu ada yang dibuka di Mersing dan juga di Kota Tinggi, tapi dah tutup lah. Okey. Itu antara cabaran lah. Cabaran ni tuan memang agak susah lah, sebab sekarang ni kalau tak banjir pun kita tetap perlu melakukan pengasingan kepada mereka, tak boleh campur dengan orang. Betul, Tapi lagi keadaan banjir ni dengan kekangan tempat, kan kita terpaksa pilih tempat lain untuk bawa mereka yang positif kontak rapat pun kita terpaksa asingkan tuan. Okey tuan, kita nak cerita sikit berkaitan dengan APM yang sekarang viral sebab ada 2 kes yang besar. Satu berkaitan dengan penganugerahan yang diberikan kepada Abang Viva kita. Satu, yang kedua berkaitan dengan APM menghantar bantuan makanan ke kampung orang asli tapi ditimpa musibah terbalik. Tuan kan, itu satu saya rasa itu satu pengorbanan, satu peristiwa yang memang tak dapat macam rakyat Malaysia cakap, ya Allah kan. Saya rasa saya tengok pun video tu macam sedih, tapi saya tahu APM tetap bersiap siaga dan tetap bersedia dengan apa saja cabaran. Mungkin tuan boleh cerita sikit berkaitan dengan penganugerahan yang diberikan kepada Abang Viva kita. Okey, untuk yang individu yang Abang Viva, Abang Viva. Abang Viva. Memang pihak Angkatan Pertahanan Malaysia di Ibu Pejabat Headquarters di Bangi, memang telah mengeluarkan penghargaan, sijil penghargaan kepada Abang Viva ni, dan telah disampaikan sendiri oleh Yang Mak Setia, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Malaysia. Pada masa tu Yang Mak Setia Ketua Pesuruhjaya berada di Temerloh, dan kebetulan memang Abang Viva pada masa tu ada buat kerja-kerja menyelamat di Pahang, dan kita sampaikan di sana lah, di pejabat APM daerah Temerloh, yang sudah dipahamkan lah. Dan memang kita sebenarnya rakyat di luar sana, rakyat kita, orang kita, kalau memang ada semangat nak menyelamat seperti Abang Viva ni, memang kita alu-alukan. Walau bagaimanapun perlulah ada basic penyelamat, keselamatan, menyelamat, dan SOP peraturan yang patut harus kita ikuti lah. Dan saya rasa ini satu langkah yang cukup bijak yang dilakukan oleh APM sendiri untuk menggalakkan rakyat Malaysia khususnya untuk sama-sama berganding bahu dalam misi menyelamat, membantu mereka yang memerlukan. Abang Viva ni ataupun Encik Azwan bin Omar, di atas keprihatinannya membantu masa banjir di Shah Alam dan membawa sebuah bot di atas bumbung kereta dari Melaka. Dari Melaka ke Shah Alam, Selangor, dan betul ke Pahang pula. Kan. Dan memang saya dipahamkan dia memang asal orang Melaka, dan saya dipahamkan APM Negeri Melaka pun bersedia untuk melantik beliau sebagai anggota APM. Betul. InsyaAllah. Okey tuan, soalan seterusnya, bagaimana pula dengan persiapan banjir oleh Ketua Isi Rumah semasa menghadapi situasi banjir ataupun bencana alam yang lain? Mungkin tuan boleh perjelaskan, silakan. Okey, untuk Ketua Isi Rumah lah, ataupun Ketua Keluarga lah, terutama di kawasan-kawasan yang selalu banjir, kerap banjir. Memang kita ni setiap tahun memang pihak berkuasa sarankan persediaan tu awal lah, bila masuk je monsun timur laut, musim tengkujuh. Memang Ketua Keluarga atau Ketua Isi Rumah ni kena bersedia dengan satu beg. Beg yang dipanggil beg kecemasan bencana. Atau ready to go bag, dalam bahasa Inggeris lah. Dan dalam bag tu kita lengkapkanlah segala kelengkapan yang asas seperti dokumen-dokumen yang penting, surat beranak, kad pengenalan, geran kan, dan lain-lain. Dan kita mungkin boleh letakkan juga kit kecemasan, kit kebersihan diri, tuala, pakaian yang kita nak pakai. Lepas tu untuk kanak-kanak dan orang warga emas, mungkin kita boleh letakkan tisu basah ataupun pampers kanak-kanak dan pampers dewasa. Sedikit air, minuman dan makanan yang sedia dimakan lah. Selain tu perlu juga kita letakkan mungkin lampu suluh atau whistle. Mungkin lampu suluh whistle ni perlu masa waktu malam ataupun kita nak mungkin mohon pertolongan, kita akan tiup whistle lah. Jadi itu antara yang perlu ada dalam beg kecemasan bencana ni, yang boleh dicapai terus apabila berlaku banjir dan berpindah ke pusat-pusat pemindahan.
Ini antara langkah awal yang boleh diambil oleh Ya. ketua isi rumah. Kita Ya, kena saya. yang penting kena sediakan satu beg kecemasan. Ya. Okey, dalam tu kena ada whistle, kena ada taruh duit sikit tuan Ya, duit biasa ada kit kecemasan, ada power bank, kit kebersihan diri, tuala ataupun tuala basah, air minuman, makanan yang Betul, Ji. sedia dimakan, lampu solar dan juga yang paling penting dokumen-dokumen penting. Ya, saya. Kena ada dalam tu. Maksudnya Betul, tempat Ji. yang susah untuk dinaiki air tapi mudah untuk dicapai. Ya, saya. Macam tu kan. Ya. Jadi kena ada. Okey, apakah saranan APM kepada masyarakat umum apabila berlaku banjir khususnya di kawasan berisiko selepas ini? Boleh tuan Boleh. Kita Boleh, berehat Ji. seketika, kita dengarkan persembahan daripada Ramli Sarip, Ronggeng Rakyat untuk anda. Okey. Baiklah, Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih kepada anda yang terus menonton kami secara langsung menerusi Facebook Johor FM, dan kita masih lagi bersama dengan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Tuan Kamaru Syam bin Muslim, Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Johor. Topik kita hari ini memang cukup best sesuai dengan situasi kita sekarang ni, iaitu banjir. Bersediakah kita menghadapi bencana banjir? Apa yang perlu anda lakukan sekarang ni? Sentiasa mendapat maklumat yang betul melalui radio ataupun TV, dan langkah awal yang perlu anda lakukan, yang boleh anda lakukan, iaitu menyediakan satu beg kecemasan. Dalam tu kan ada whistle, ada RM1 taruh duit sikit kan. Biasa ada kit kecemasan, kena ada power bank, kit kebersihan diri, tisu basah ataupun tuala, air minuman, kena ada makanan sedia makan, lampu sulur dan juga dokumen penting. Ini perlu ada, kena sediakan. Kalau satu rumah tu ada 5 orang, kena ada 5 beg. Satu beg untuk satu orang. Kalau ada anak kecil, kena ada lampin pakai buang. Kalau ada mungkin dewasa menggunakan lampin pakai buang pun kena sediakan juga. Ini langkah-langkah awal yang perlu anda lakukan. Mungkin kawasan anda merupakan kawasan yang mudah dinaiki air. Okey, saya nak menyapa kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang menyapa saya menerusi Facebook Johor FM ni. Wak Jima terutamanya menonton. Okey, Tiba Kawaliku juga, selamat petang untuk anda. Siapa lagi ni? Saliana bin Ru, selamat petang untuk anda. Nora Amin, kasih Adawiyah juga, selamat petang. Terima kasih kerana menonton kami melalui Facebook Johor FM. Jangan lupa untuk like, share, ajak kawan-kawan sekali tonton sama-sama. Okey, Wak Jima katanya selamat petang DJ Nur dan juga tetamu undangan serta kawan-kawan yang sedang menonton channel anda, kawan dan kawan Johor FM. Kata yuk ngeteh yuk. Kan? Jadi kita ngeteh sama-sama Cik Noh juga selamat petang untuk anda. Cik Noh, Razman Aluka. Dan hantar gambar berenang. Kalau boleh berenang, Alhamdulillah. Macam saya tak pandai berenang, kena ada jaket keselamatan biar timbul. Kan? Sebab saya tak pandai berenang, saya takut. Dengan air ni wajib saya takut sikit. Okey. Mak Fazli juga selamat petang untuk anda. Adik-adik Puci dah makan tengah hari ke Kak Nur? Dah. Kita dah makan tengah hari dah. Dia dah masuk petang dah. Dah tinggal nak ngeteh je petang ni kan. Okey, Jihan Rizhan juga terbaik APM. Betul, terbaik. Ini info yang anda dapat dengar. Apa yang perlu anda lakukan. Okey, bencana banjir ni bukan... Kalau dulu kita akan rasa macam tempat kita takkan naik air. Tapi sekarang ni yang berlaku sekarang ni, tempat yang tak pernah naik air, dinaiki air tenggelam. Jadi kena sentiasa bersedia lah. Kalau diarahkan berpindah, kenalah berpindah. Kan? Jangan degil, kena ikut arahan yang diberikan. Berpindah, kita berpindah dulu. Okey, harta benda lain tu nanti kita fikir. Kena berpindah dulu sebab untuk menjaga keselamatan anda, untuk menjaga nyawa anda, supaya tidak terus dibawa sama dengan arus kita tanah. Okey, teruskan dengan bersama kami di Johor FM Permata Selatan dalam rancangan Syak di Johor FM, insyaAllah sehingga pukul 3 petang nanti bersama dengan tetamu kita, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Tuan Kamaru Syam bin Muslim, Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Johor. Tajuk kita petang ni, bersediakah kita menghadapi bencana banjir? Ada lagi satu soalan? Apa soalannya? Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan. Bagaikan menari, setiap langkah pastinya berarti. Kadang lemah, lunglai, kadang berlari. Caturan hidup ini bagaikan menari, setiap langkah pastinya berarti. Kadang lemah, lunglai, dalam kehidupan yang penuh riwayat, semua menari ronggeng rakyat.
lagu yang bertajuk Ronggeng Rakyat untuk anda bersama daripada Ramli Sarip dan masih lagi bersama dengan tetamu kita dalam rancangan Cak di Johor FM Permata Selatan. Okey tuan, saya nak tanya tadi soalan saya dah bagi. Jawapan je belum tapi tak apalah. Saya ulang sikit lagi sekali soalannya. Okay. Apakah saranan APM sendiri kepada masyarakat umum apabila berlaku bencana banjir khususnya di kawasan yang berisiko tuan? Silakan. Okey, untuk makluman para pendengar, memang kita sekarang ni pun dah beberapa tempat dilanda banjir. Ya betul. Memang persediaan sebelum banjir ni memang banyaklah amaran, persiapan dan lain-lain seperti beg tadi, beg kecemasan bencana. Dan kita kena tutup kita punya injak gas, air, Swiss elektrik, bekalan elektrik. Dan semasa banjir juga bila diarahkan untuk berpindah, kena pindah lah ke pusat-pusat pengawasan sementara, ke tempat yang lebih selamat. Dan selepas bencana banjir ni, ini antara yang penting lah. Selepas bencana banjir ni, bila kita nak pulang ke kawasan rumah kita pastikan keadaan selamat lah. Memang penat. Betul. Nak mengemas rumah ni kadang yang hampir seminggu pun ada. Dan kadang-kadang kita tak pasti ada benda-benda tajam yang ada dalam rumah atau binatang berbisa. Memang kita kena pastikan kawasan selamat sebelum kita benarkan ahli keluarga balik ke rumah. Dan memang pihak kerajaan amat menggalakkan pasca banjir, pembersihan selepas banjir ini. Bukan saja agensi kerajaan membantu kawasan-kawasan terjejas, malah kita galakkan juga kepada pertubuhan-pertubuhan NGO, persatuan belia ataupun daripada pihak siswa-siswi universiti, pusat-pusat pengajian untuk membantulah untuk meringankan beban kepada mangsa yang terjejas banjir. Dan memang alhamdulillah pihak kerajaan pun telah mengumumkan beberapa bantuan kepada mangsa-mangsa yang terjejas. Jadi boleh rujuk kepada pejabat-pejabat daerah di kawasan tuan-tuan dan puan para pendengar yang terjejas banjir. Rujuklah kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah yang terletak di pejabat-pejabat daerah di kawasan anda, kawasan tuan-tuan dan puan. Ya. Okey, itu antara pesanan dan saranan daripada tuan sendiri kepada pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Ingat, kalau dah diarahkan berpindah, kena pindah. Okey, kena matikan Swiss elektrik, gas tuan semua kena pastikan tertutup. Okey, sama juga dengan saluran najis pun pastikan tertutup rapat. Dapatkan maklumat di pusat pemindahan dan juga pusat bantuan bencana. Okey, dapatkan maklumat yang betul. Sebab kadang-kadang kalau tak dapat maklumat betul ni jadi panik ni. Betul. Kita dengar kita punya panik kan. Itu jadi macam-macam berlaku, perkara yang tak sepatutnya berlaku pun akan berlaku. Kita tak nak macam tu kan. Okey, pastikan juga anak-anak seronok tengok anak-anak main banjir ni. Budak-budak pun seronok tengok air. Betul. Lagi yang pandai berenang. Tapi itu risiko. Kan? Berisiko. Itu kena pastikan budak-budak ni depan kita baik. Kalau kita tak nampak lepas sikit habis. Kita dah berenang kan. Betul. Itu kena pastikan. Kadang-kadang air ni atas dia nampak tenang. Betul. Arus tak kuat tapi dalam bawah tu betul. Arus ni kuat. Arus kuat, besok kita tak tahu apa yang Benda dekat tajam, bawah tu, benda tajam, kayu tuan. Jadi kena pastikan juga anak-anak jangan bermain air banjir, sungai ataupun lumbung. Jangan redah. Betul, jangan meredah. Jangan redah, betul. Jangan meredah air tu, sama ada naik kenderaan ke, betul, naik kereta, motor. Betul. Atau berjalan kaki, memang kita tak galakkan. Ini yang berlaku dekat Segamat tuan Ada sekali berlaku Segamat, redah naik motor tak lepas. Betul. Nasib baik ada pokok. Itulah alhamdulillah. Nasib baik ada pokok, alhamdulillah dapat berpaut pada pokok dan dapat diselamatkan. Alhamdulillah. Tapi motor tak dapat selamatkan. Motor tak apa. Motor tak dapat selamatkan. Jadi jangan redah lah, jangan redah kawasan banjir. Kalau nampak air macam tinggi sikit, patah balik lah. Patah balik je. Yang kita cuba-cubalah. Betul, jangan mencuba. Yang ini tak boleh cuba. Kan? Redah-redah ni kita tak boleh cuba. Yang ini jangan cuba. Jangan sesekali cuba. Berisiko tinggi. Betul. Okey, kalau nak bersihkan kawasan rumah tu, pakailah pengalas kaki. Maksudnya pakailah kasut, selipar yang sesuai. Tapi cantik pakai kasut lah tuan Sebab kita tak tahu, macam tuan kata kita ada benda tajam. Ada binatang berbisa. Jadi kena pakai kasut ataupun selipar. Periksa kerosakan dinding, lantai, pintu dan juga tingkap. Dan pastikan sili rumah, plaster. Mungkin takut mereka pecah, kita tengok juga keselamatan takut dia jatuh kan, roboh. Takut jatuh roboh, itu pun salah satu bencana juga kan. Okey, periksa kehadiran binatang berbisa dan berbahaya, alihkan halangan yang bersepah dengan kayu. Jangan pakai tangan. Betul. Kita takut apa-apa berlaku, ada kalau binatang. Boleh gunalah sarung tangan. Dan macam APM sendiri ada tak terlibat dalam operasi pembersihan ni tuan? Ada. Kita juga? terlibat bersama agensi-agensi
maksudnya yang lain. memang akan datang, memang akan bantu mereka lah Tuan InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tak ada masalah lah. Maksudnya APM ni bukan awal je, sampai habis lah. Ya, Senang saya. cakap, bertugas, memberi perkhidmatan dan berkhidmat kepada masyarakat sampai habis. Ya. Kemas pun ya, sebelum pun ya betul, kan. terutamanya kepada rumah-rumah yang mana warga emas, OKU. Yang itu insyaAllah memang Akan dibantu lah Tuan pengembangan agensi dan juga daripada NGO. Macam di Johor ni ada Sultan Volunteers kan, alhamdulillah. Betul. Tadi kita nak cerita sikit lah kan, Tuan, berkaitan dengan yang tadi buat terbalik tu. Ya, saya. Macam mana Tuan Okey, yang itu memang 3 anggota APM tu memang menghantar bantuan makanan ke pedalaman di yang terputus hubungan lah di Pahang masa tu. Sungai Pahang lah. Tak silap saya Sungai Pahang. Jadi sampai di lokasi yang agak arusnya terlampau kuat, ada macam ombak. Jadi di situ bot tu karam. Tapi alhamdulillah anggota-anggota tersebut dengan pakai jaket keselamatan dan ada berbekalkan kemahiran sedikit. Mereka walaupun hanyut, tapi bila sampai ke kawasan yang sungai tersebut dah harus tak berapa kuat, dia berenang ke tepi. Alhamdulillah dapat berenang ke darat lah. Alhamdulillah selamat ketiga-tiganya. Cuma memang yalah, kalau kita tengok video tu pun, anggota tu pun kita memang nampak kepayahan mereka kan. Kepayahan dia untuk menghantar bantuan makanan tu, bekalan tu. Dan memang bot tu pun sebenarnya memang sesuai di sungai tu. Tapi bila berlaku arus terlalu kuat dan yalah, kadang-kadang kita tak jangka. Betul. Air masuk dan lebih karam. Betul. Jadi kita ni sebagai pegawai atau anggota pertahanan bawah ni memang sentiasa memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Walaupun dalam keadaan yang kepayahan tu kan, kita cuba memberi yang terbaik lah. Dan insyaAllah kita akan terus, APM akan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat. Okey, kalau kita lihat APM sendiri yang memang ada asas keselamatan, menyelamat, tetap juga memakai jaket keselamatan. Jadi kepada anda, jangan cuba-cuba macam tadi, jangan cuba-cuba untuk meredah. Jangan rasa boleh buat, boleh buat ni, aku boleh buat. Jangan rasa macam tu, sebab air kita tak tahu Tuan dalam dia ada apa. Walaupun atas nampak tenang, dalam kita tak tahu. Jangan cuba. Yang penting kalau tahu asas, kalau tahu basic pun tetap kena jaga keselamatan, kena pakai jaket keselamatan. Tuan Okey, ini pesanan APM kepada anda pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Dan kami di Juara FM juga mendoakan agar semua anggota APM diberikan kekuatan, kesabaran dan dipermudahkan segala urusannya, sebab bakti yang diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat sangat besar. Okey, mungkin kami pun tak mampu untuk melakukannya, tapi APM yang dipilih dan terpilih untuk melakukan misi menyelamat dalam waktu banjir begini, saya rasa itu satu pengorbanan yang cukup besar, dan kami mendoakan semoga semuanya dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, amin. Okey, selamat pergi, selamat balik. Terima kasih banyak Sama-sama. atas Dan doa. insyaAllah kita kalau juga menggalakkan orang awam masyarakat yang berminat menyertai APM sebagai anggota sukarelawan, boleh rujuk ke pejabat-pejabat APM daerah yang berhampiran lah. saya baju dah ada. Cuma takut berenang. Kita saya boleh menyelamat yang lain lah. Okey, kita boleh bagi training untuk baju dah ada, tapi asal berenang boleh. Cuma nantilah saya cuba. Boleh Baju teruskan. ada, satu set ada, kasut pun ada. Okey, saya ada t-shirt, ada baju biru, semua ada lah. Cuma nak pergi tu nanti dia lah. Ini kena panggil training balik ni. kena panggil training untuk balik. refresh balik itulah. ulang kaji. InsyaAllah saya kalau ada sempat saya pergi dengan dekat UDA kan Boleh kita jumpa kat UDA. Baiklah, terima kasih kepada Tuan dapat bersama dengan saya dan juga pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan dalam rancangan Cak di Juara FM untuk hari ini. Okey, kita bercerita berkaitan dengan bersedekah kita menghadapi bencana banjir. Kalau anda tak dapat saksikan kami, tak apa, anda boleh pergi ke Facebook Juara FM. Boleh tonton kami semula, tak ada masalah. Tonton apakah pesanan-pesanan dan apakah yang perlu dilakukan oleh anda ketika menghadapi bencana banjir. Baik, terima kasih Tuan sekali lagi daripada kami di Juara FM dapat bersama dengan saya, dan insyaAllah kalau ada kelapangan yang lain kita akan bersama lagi. InsyaAllah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, tepat jam 3 ni, kita sekarang ni kita akan dengarkan muzik tanpa henti. Terus setia bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Bertemankan Nuristan insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti dalam Yok Ngeteh.